Okey, sekarang mari kita lihat kaedah yang pertama di bawah teknik aseptik iaitu kaedah penserilan. Okey, penserilan ni bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey, rajah 1.36 menunjukkan kaedah-kaedah penserilan yang boleh kita jalankan. Okey, ada berapa kaedah? Yang pertama, haba. Yang kedua, bahan kimia. Yang ketiga, sinaran. Yang keempat, tekanan tinggi. Dan yang kelima, menggunakan penapis. Jadi, ada 5 kaedah di bawah penserilan. Okay, kita tengok kaedah yang pertama iaitu penggunaan haba. Okay, penggunaan haba contohnya ialah kita menggunakan bahan ataupun alat yang kita panggil sebagai autoclave. Jadi, autoclave ni adalah merupakan alat yang mempunyai suhu yang tinggi. Selalunya kita gunakan untuk mensteril peralatan hospital. Selain daripada penggunaan autoclave, penggunaan haba juga merupakan satu kaedah yang telah lama dijalankan. Contohnya dengan menggunakan kaedah botol susu adik kamu, kita akan didihkan di dalam air panas yang mendidih. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisma. Itu juga merupakan salah satu daripada kaedah di bawah penggunaan haba. Kemudian yang kedua ialah bahan kimia. Contoh bahan kimia adalah seperti sabun. Jadi sebab itulah sekarang ni di dalam keadaan pandemik COVID-19 kita digalakkan untuk membersihkan tangan menggunakan sabun. Kerana sabun ni boleh memutuskan dinding protein yang terdapat pada virus COVID-19 itu. Kemudian yang ketiga ialah kaedah sinaran. Okay, kaedah sinaran, contoh sinaran yang kita boleh gunakan adalah sinaran ultra ungu. Selalunya ultra ungu ini kita gunakan di dalam bilik pembedahan. Okay, kemudian ialah menggunakan kaedah tekanan tinggi. Contohnya peralatan makmal yang perlu kita sterilkan, kita akan masukkan di dalam periuk yang bertekanan tinggi. Dan yang akhir sekali ialah kaedah menggunakan penapis. Contohnya kita gunakan penapis air lah, kuku ke, kowe ke. Jadi dia adalah merupakan penapis untuk menapis ataupun untuk menyingkirkan mikroorganisma kerana penapis itu bersifat mikron. Mikron bermaksud penapis itu halus, dia boleh menapis mikroorganisma yang mana kita tahu saiznya adalah sangat kecil. Jadi kaedah penserilan ini bergantung kepada jenis mikroorganisma yang kita nak musnahkan ataupun yang kita nak singkirkan. Contohnya kalau dalam suhu autoclave dia boleh melebihi sehingga 130 darjah Celsius dan dia dapat membunuh mikroorganisma dan juga sporanya. Sebab setengah mikroorganisma ni apabila dalam keadaan yang tidak sesuai, dia akan membentuk spora supaya ia bersifat lebih dormant ataupun lebih tahan terhadap suhu yang melampau ataupun keadaan yang melampau. Jadi apabila suhu yang tinggi iaitu melebihi daripada 130, bukan setakat mikroorganisma itu sahaja yang boleh dimusnahkan, tapi termasuk dengan sporanya juga. Okay, kalau penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan juga mikroorganisma yang bersaiz di antara 0.1 mikrometer sehingga 10 mikrometer daripada air ataupun cecair. Okey, kemudian seterusnya ialah kaedah pendidihan. Okey, kaedah pendidihan sebenarnya saya katakan tadi, kita boleh didihkan sesuatu pada maksudnya kita masukkan bahan ataupun alatan yang kita nak steril tadi ke dalam air yang mendidih. Air mendidih ni suhunya pada 100 darjah Celsius dan kaedah pendidihan ini hanya boleh membunuh mikroorganisma sahaja tetapi tidak sporanya. Dan contoh alatan yang kita gunakan kaedah pendidihan adalah seperti botol susu, jarum suntikan dan juga peralatan doktor gigi.